Baik, seterusnya kita nak kongsikan juga sebab sekarang ni seperti mana yang kita tahu kebanyakan Barisan Harapan telah pun divaksinasi dan ada juga yang telah habis 2 dos vaksinasi yang telah pun diambil untuk program imunisasi kebangsaan ni. Jadi kita ingin mendapatkan juga pandangan dan juga keadaan semasa Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kita akan bersama dengan Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Datuk Nur Hisham Muhammad. Kini bersama dengan kita melalui panggilan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Sekali Dua sihat. Alhamdulillah sihat. Dah vaksin belum tu? Tu dah dia. Ani belum kan? Kami ni ada yang belum, ada yang sudah lah. Sedih bila Datuk tanya. Itulah dia. InsyaAllah tu dipermudahkan. Amin, InsyaAllah. Datuk, baca nama Datuk sekali imbas ni macam nama DG punya juga ni. Ya ke? Lebih kurang kan? Dia ada Tan Sri. Okey, insyaAllah Datuk buat. Okey, baik. Kalau boleh dapat dikongsikan sikit tentang perkembangan sebab Bomba dan Penyelamat Malaysia juga Barisan Harapan yang sangat penting tugasnya kan. Jadi telah mendapat suntikan vaksin COVID-19 ni, dapat dikongsikan sedikit? Okey, terima kasih banyak-banyak. Pertamanya, kalau ikut kepada definisi awal yang diberi oleh KKM dan juga Jawatankuasa Khas pemberian vaksin itu, kita diberikan kuota lebih kurang 8,000 lah, 7,979 daripada 14,000 lebih anggotan kita semasa, di mana diberikan kepada anggota-anggota yang terlibat secara langsung dalam kerja-kerja penularan COVID ini. Maksudnya kami ada tugasan sanitasi awam, kami ada tugasan di MAEPS, kami ada pembinaan mangsa, menguruskan pengkebumian, kemudian kita ada HADR. Jadi apabila kita lihat jumlah pegawai yang terlibat di peringkat awal itu ialah seramai 7,979 dan ini telah kita senaraikan dan alhamdulillah keseluruhannya telah selesai. Dalam masa yang sama juga berkaitan kepada risiko yang kita hadapi dan kalau saya boleh kongsi dengan Nelly dengan Anim di peringkat awal, sering dikatakan bahawa berlaku orang tak datang kan, dan buat temu janji untuk vaksin, tak datang, dan kita masa tu beri komitmen kepada pihak KKM, kita ada sedarai sedia menunggu. Yang apabila kalau tak ada orang datang, maklum kita akan susun jadual pegawai kita untuk membolehkan kita terus pergi. So, jadi kita, dia macam open ticket tadi ya? Ya, ugi kita terus sebab kita ada pegawai yang off kan, dia ada pegawai duty dan pegawai off. Jadi kalau waktu pagi tu dia notify kita tu dalam masa orang cakap sejam 2 tu, kita akan terus make sure pegawai kita tu sampai di pusat pemberian vaksin tu. So alhamdulillah sampai sekarang ni kita ada yang dah terima vaksin kali pertama ialah sebanyak 12,328. Maksudnya dulu dengan jumlah yang kota diberikan 8,000, kita lebih kurang 154% dah bertambah kita dapat. Jadi yang 2 kali vaksin ini adalah sampai semalam ialah seramai 11,793 orang. Jadi senang hati sikit. Bukan senang hati sikit ni, banyak ni. Betul. Melebihi kuota yang sepatutnya kan? Ya, alhamdulillah. Jadi silakan. Ya ni. Datuk, macam mana mungkin Datuk boleh kongsikan dengan kami penglibatan kekuatan Datuk, terutama sekali mereka yang dalam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia terlibat secara langsung dan secara tidak langsung untuk mengawal penularan wabak COVID-19 ni, Datuk? Okey. Sebagaimana tadi saya katakan bahawa utamaan kita peringkat ialah melakukan disinfeksi, maksudnya part of sanitasi awam tu. Jadi kita tidak membuat pembersihan kan. Biasanya pembersihan tu kalau dalam bangunan tu kita minta pemilik bangunan yang buat. Kalau kawasan luar tu kita akan bersama minta PBT yang buat. Kemudian kita akan disinfeksi lah. So perkara itu program itu masih berterusan dan kita buat semalam kita ada 100 lebih lagi operasi di kawasan yang berlaku aktif. Kalau peringkat awal dulu kita banyak buat di kawasan yang tidak berlaku ataupun ada kes PUI pun kita akan buat, tetapi kita lebih kepada mendidik. Mendidik macam mana pemilik premis itu perlu buat disinfeksi, macam mana nak campur, tempat mana yang patut you buat, tingkap kena buka, kena kosongkan kawasan. Jadi banyak kita pergi sebab kalau kita tengok disinfeksi ini sepatutnya kalau ikut rekomendasi daripada WHO dengan CDC itu, kita kena buat dengan kerap. Maksudnya
bomba tak mampulah nak pergi setiap premis tu 1 hari 2 kali kan. Ya. Jadi dia kata kalau paling tidak you buat ialah 1 kali sehari. Itu kalau tak ada penularan. Kalau ada penularan, you kena naikkan kekerapan. Contohnya kalau dalam bomba ni kita minta buat 3 kali lah. Oleh kaki tangan pembersihan dan juga kaki tangan kita. So itu di peringkat pendidikan. Tapi apabila sekarang ni berlaku dengan NIM, kan banyak kes naik. Jadi bila kes naik dan apabila kaki tangan itu merupakan konteks A, konteks B kan, konteks rapat kepada pesakit positif itu, dia terpaksa kosongkan premis. Ya, betul. Dia arahkan keluarkan premis, kuarantin di rumah, pergi swab test, semua proses-proses yang SOP yang kita buat. Jadi the option yang ada saya nampak tu, banyak pelajar-pelajar awam dia akan call bomber. Maksudnya call bomber minta tolong buat di bangunan mereka. Jadi kita masuklah untuk cakap first round itu membuat pembersihan. Dan kalau kita tengok pejabat Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri pun ada beberapa siri yang kita buat supaya kita nak mengelakkan penularan dalaman dan juga membantu berikutan kepada kawasan yang begitu luas. Ya, inilah dia. Golongan yang tidak didendang ni tapi ada kalanya dipertikaikan tentang tugas yang mereka lakukan ini. Betul. Sebab ialah kita melihat ini sebagai satu langkah pencegahan. Kawan kata prevention is better than cure. Tapi inilah yang sebenarnya dilakukan oleh pihak bomba dan penyelamat Malaysia. Kan? Okey, Datuk, di luar situasi sanitasi dan sebenarnya menguruskan secara langsung kes-kes COVID. Dalam situasi biasa ni, tugas-tugas harian lah, daily job ni kan, adakah terdapat SOP baharu yang dilaksanakan? Sebab kita tak tahu rumah yang kita pergi untuk menyelamatkan ke dan sebab itu ada kes. Ya, jadi ada SOP tertentu. Ya. Terima kasih. Itu soalan yang tepat tu. Sebenarnya SOP ni kita keluar di peringkat awal dulu. Di peringkat awal telah kita keluarkan. Dan kita sebenarnya hadapi cabaran untuk makluman Eli dengan Anim ni. Bila kerja bomba ni, isu utama yang kita tengok ialah kita sukar untuk dapatkan penjarakan fizikal. Ya. Sebab kita bergerak dalam jentera tu kan, duduk 8 orang. Lepas tu kita kerja heavy duty. Jadi you nak expect kita pakai mask sepanjang masa. Lepas tu nak pakai BA macam mana pula kan. Jadi pendedahan kita tu tinggi. So kita telah keluarkan SOP yang untuk tangani isu ni di peringkat awal lagi. Maksudnya apabila kita bawa mangsa, mesti pastikan mangsa tu pakai mask. Baik. Okey, kalau kita memang wajib pakai mask, dia pun wajib dipakai mask. Kalau tak ada, kita kena beri mask. Okey. Kemudian kita ada juga apabila kita menguruskan mangsa positif, bagaimana kita nak bawa dalam ambulan, bagaimana kita nak menguruskan jenazah. Semua ini kita keluarkan SOP tentu. Dan sekarang ni bila berlaku penularan yang orang cakap lebih aktif ni, kita ambil langkah dalaman juga. Baik. Kita buat siasatan ada tidak berlaku pegawai kita yang langgar SOP. Contohnya bergerak antara negeri dengan negeri tanpa kebenaran. Okey, baik. Okey, bila ada kes positif kami akan siasat. You buat ataupun kenapa you dapat? Kalau you dapat tu sebab you langgar, dan kita akan ambil tindakan dalaman. So perkara ini kita dah tubuhkan unit khas di unit integriti kita dan juga marshal untuk pantau perkara ini. Baik. Jadi kita orang cakap extra tindakan sebab tak tahan lah. Buat masa sekarang ni kami ada 33 kes positif yang sekarang ni aktif ni. Dan daripada 33 kes ni, untuk makluman Nanim dengan Eli, apabila berlaku kes itu, kalau di balai, sekarang ada 20 balai yang berlaku, kita terpaksa tukar balai tu. Betul lah dia. Shift tu jadi 24 jam. Satu shift tu, satu kru itu terpaksa kita keluarkan dan kru lain yang ambil. Kalau kes tu merebak dalam balai sangat ramai, kita terpaksa tutup balai tu, cakap disinfeksi, ambil anggota daripada balai lain dan duduk situ. Bukan sehari. Kan dia bukan sehari, dia 10 hari kuarantin tu, jadi 10 hari lah orang cakap dia orang ni tinggal keluarga, duduklah di balai tu untuk pastikan perkhidmatan kepada rakyat diteruskan. Itulah benda yang orang tak tahu sebenarnya kan. Kan. Sebab frontliner ni bukannya kebal daripada vaksin ni, daripada COVID ni. Kalau kena macam-macam urusan yang perlu dibuat. Baik, Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk. Kita juga harapkan Datuk dan juga kekuatan Datuk dapat menempuh fasa yang mencabar dan teruskanlah menjaga kami kan. Terima kasih banyak-banyak Datuk. Terima kasih banyak. Kami terus menyokong Bomba dan Penyelamat Malaysia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jaga diri ya. warahmatullahi.
Itu dia. Datuk Nur Hisham Muhammad, Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Betul. Kita tak tahu perkara-perkara yang berlaku di sebalik ni kan. Kita hanya tahu kalau ada emergency, kecemasan, bomba kena datang. Betul. Kita tak tahu apa yang berlaku di balai bomba tu sendiri kalau ada kes dan sebagainya kan. Dan dalam masa yang sama mereka terpaksa membahagikan kerja hakiki dan juga keadaan COVID-19 ni kan. Dan mereka juga ada keluarga. Betul. Banyak risiko yang ditanggung. Baik, itu perkongsian kita tentang vaksinasi Barisan Hadapan. Seketika nanti kita akan kongsikan pula tentang yang dikabarkan tadi, gangguan tekanan pasca trauma ataupun PTSD. Segalanya seketika nanti kita kongsikan dalam Malaysia Hari Ini.